Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam Allahumma ftah 'alaina wa anshur 'alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarat al-ardha min nuri syamsika abadan abada. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Tuan Imam, Bilal, para legitan kuasa, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini saya nak bawa satu lagi tajuk, siri kedua, tentang buah-buahan yang disebut Allah dalam Quran Karim. Siri pertama tu tuan-tuan ingat kita? Lama dah. Bila Allah Ta'ala sebut buah-buahan dalam Quran, umumnya banyak khasiat dan ajaib lah bila banyak khasiat tu. Salah satu daripadanya pisang. Pisang ni jadi hidangan syurga. Apakah kalau masyarakat muslimin nak masuk syurga kena makan pisang banyak ke? Nak masuk syurga kena makan pisang banyak ke? Mentang-mentang pisang ni buah syurga, hidangan syurga. Nanti ujung-ujung kan saya cerita. Betul ke? Makan pisang banyak boleh masuk syurga? Baik tuan-tuan. Yang lepas, siri pertama, tu lama dah. 1193 tahun 2020. Saya ni ganti-ganti orang je. Kadang setahun sekali, 2 kali je. Tapi banyak lagi buah-buahan dalam Quran yang saya nak terangkan. InsyaAllah. Walaupun sekali-sekala, tuan-tuan boleh dapat manfaat mudah-mudahan. Dulu saya cerita labu. Hari ni kita ambil daripada ayat 27 surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah ni, kalau orang selalu amalkan dia, insyaAllah Allah Ta'ala murahkan rezeki dia. Antara yang kita baca ayat 27, wa ashabul yamin, puak kanan. Ashab, sahabat-sahabat kanan. Yamin tu kanan. Wa ashabul yamin, dan puak kanan. Alangkah bahagianya keadaan puak kanan itu. Maksudnya dalam syurga. Kenapa bahagia? Dalam syurga ni macam-macam nikmat. Antaranya Allah Ta'ala sebut fi sidin makhdud. Mereka ni duduk bersenang lenang di bawah pokok-pokok bidaru. Pelik ke tak tuan-tuan? Kita pokok bidaru hari ni tak berapa lah pandang sangat. Kalau pokok durian king tu, ya, betul tak? Orang polong betul-betul. Bidara ni tak berapa indah sangat orang. Tapi tuan-tuan tahu, nanti saya ada satu kuliah khas pasal bidara. Ini yang nak cerita. Ya? Ada kuliah khas tentang bidara. Apa ajaibnya bidara ni. Okey. Terusnya sambung ayat 29. Ini ayat pasal pisang ni. Watalhim mandud, dan pohon-pohon pisang yang tersusun rapi buahnya. Dia tak sebut perkataan pisang. Dia sebut perkataan talhim mandud. Buah-buah yang bersusun, semua dia tafsir kata buah tu ialah pisang. Mana ada buah lain bersusun macam tu? Ada? Durian pun tak macam tu lah. Betik pun tak macam tu. Dia bersusun. Sebab tu setiap sisir, orang panggil sisir kan. Macam sikat. Seterusnya, watalhim mandud. Pisang ni, dia memberi naungan. Naungannya tetap terbentang luas. Kita tengok daun pisang hari ni lebar kan. Tapi jangan bayangkan ke akhirat selebar pokok pisang kita hari ni. Dalam tafsir dia sebut kan, luas mata memandang lebarnya daun pisang ni. Sebab apa? Ke akhirat nanti, dia bukan sebesar dunia ni. Kalau akhirat tu sebesar dunia, mana muat orang daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat. Mestilah luas. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam syurga ni ada sungai-sungai susu, sungai-sungai madu, sungai-sungai arak. Pelik lah. Kata arak tak haram. Dalam syurga ada sungai arak. Buka Al-Quran, ayat Quran. Itu ada kuliah khas juga. Kena cerita lain masalah. Panjang cerita dia. Jadi pisang yang ada di akhirat pula, luas mata memandang daun dia. Bukan nak menaungi satu dua orang. Tak tahu berapa juta orang kan. Itu dia. Lain sikit lah. Jangan kita bayangkan pisang macam hari ni. Tapi dia, bentuk buah dia mungkin lebih kurang lah sama. Sebab ni contohnya. Tapi yang dalam syurga tu,
Memang betul-betul tak sama dengan kita pandang dunia. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Rasulullah kata, benda-benda dalam syurga tak pernah kita tengok dunia ni. Dan tak pernah kita dengar. Tak pernah kita rasa. Mana lagi hebat jauh lah ke syurga. Kalau kita kata, oh kat syurga nak makan benda yang bersangking. Adalah kalau kita minta. Tapi tak sama dengan lagi lazat lah. Bandingkan dunia. Kalau timbul persoalan Allah Ta'ala kata dia beri naungan yang sepanjang, naungan ni biasanya takut kena matahari. Ada matahari ke di syurga? Kita tak tahu matahari ada tak ada. Tetapi dia tak adalah panas macam kita ni. Maksudnya seolah-olah macam tak ada matahari. Seronok je. Kalau macam musim sejuk di Eropah atau di negara Arab tu, musim bunga. Musim bunga tu musim yang nyaman sekali. Cuaca dia tak panas, sejuk pun tak sejuk sangat. Syurga lagi hebat daripada itulah. Tapi kenapa dia sebut naungan? Kalau lah matahari tak ada kat syurga. Sebenarnya tak perlu naungan dah syurga ni. Tapi Allah nak beri gambaran kepada kita betapa nyamannya, redupnya dan menyenangkan suasana di syurga tu. Itu yang dikatakan. Pokok-pokok pisang memberi naungan yang panjang, yang lama. Subhanallah. Nak kata tak ada matahari? Ada. Tengok, bila berkumpul di padang mahsyar, panas terik matahari. Macam sejengkal dengan kepala. Matahari ni panas membakar. Ini semua persoalan yang kita tak tahu sebenarnya. Baik. Cerita pasal pisang ni, Abu Samah kata, satu hari aku menemui Nabi SAW, dia mengajak aku makan pisang. Kami pun makan bersama-sama, mana ada sahabat lain lagi juga lah. Makan bersama-sama pisang. Ini menunjukkan Rasulullah gemar makan pisang. Tuan-tuan, hari-hari ada tak pisang rumah? Ada tak hari-hari pisang rumah? Ada, Alhamdulillah. Yang tak ada ni macam mana? Tak apalah, nanti kat syurga boleh makan pisang. Okey lah. Tak ada kat dunia ni, tak apa, kat syurga ada. Okey. Ada riwayat daripada Abi Khudajah, dia kata aku dan Al-Fadil, ada seorang sahabat, pergi menemui Abi Khalid Al-Ka'bi. Dia hidang pisang dan kurma. Dia kata makanan kena baik. Ni Rasulullah suka makan. Subhanallah. Kurma cerita lain, ada slide khas saya. Kurma ni kata kalau Rasulullah kata makan kurma ajwa 7 biji setiap pagi, terelak kita daripada sebarang racun. Hari ni makan macam-macam racun kita makan. Betul tak? Racun sayur, racun buah, racun bahan pewarna, racun bahan awet, macam-macam racun tu kan. Kenapa tidak makan kurma? 7 biji sehari. Itu kurma najwa, kurma Nabi. Dia kecil-kecil bulat. Tapi mahal sikit lah. Okey. Apa keistimewaan pisang? Bila kita sebut pisang-pisang. Di dalam kitab yang bernama Sultan Ajazah Almi fil Quran Sunnah, iaitu ensiklopedia mukjizat saintifik dalam Quran dan Sunnah, kitabnya macam tu, besar macam tu, kita besar kan. Karangan Ahmad Jad. Dalam bahasa Arab lah. Sebab tu saya ambil sedut beberapa fakta, terjemah ni antara fakta dia. Dia kata apa? Ajaibnya, 100 gram pisang ni memberikan kalori sebanyak 100 gram daging. Maknanya zat dia, kita makan 100 gram pisang ni, kalau pisang apa tu, pisang barangan, berapa biji agaknya? Dalam 2 biji ke? 2-3 biji lah. Maknanya kalau daging 1 kilogram berapa? RM40. Pisang 1 kilogram berapa ringgit? Sampai RM10 lah. Murah. Makanan murah tapi khasiatnya setimbang dengan daging. Okay. Lagi dia kata apa? Salah satu makanan untuk tenaga. Jadi kalau nak daging, kita kata nak bertenaga, makan daging, makan pisang juga bertenaga. Sama. Okay. Sebab apa bertenaga? Kandungan dia banyak. Kalsium, fosforus, zat besi, kalium, tembaga,
fluorine dan sebagainya. Saya tak nak huraian satu-satu lah. Ni kat planet orang parti saya semua ada ni. Kalium, kalsium, fosforus, zat besi dan sebagainya. Ayan lah zat besi tu. Zat besi ni terutama orang kurang darah. Nanti kita tengok. Jadi cerita juga orang kurang darah pun kena makan pisang. Semua kandungan itu yang disebut tadi sangat diperlukan oleh tubuh badan manusia. Bahkan makan 3 biji pisang boleh mencukupi keperluan mineral setiap hari. Kita ada dalam badan kita ni perlukan mineral. Mineral ni bukan dalam air saja kita dapat. Macam ni air mineral lah. Satu-satunya orang buat ujian makmal mineral yang terbaik di Malaysia. Gau. Yang terbaik. Ada dia punya apa kenyataan ujian dia. Result ujian makmal yang terbaik. Tapi yang kita fikir daripada air je. Banyak. Daripada sayur dapat, daripada pisang. Jadi mineral dia 3 biji kita makan pisang boleh menampung keperluan sehari mineral kita. Kita tiap hari perlu mineral. Jadi kalau tak dapat mineral daripada lain-lain, carilah pisang 3 biji. Apa guna mineral? Oh, dia ketahanan badan kita lah. Panjang cerita lagi gang. Kanak-kanak sangat memerlukan buah ini kerana ia mengandungi apa? Komponen kalsium, fosforus, kalium macam yang tadi sebutlah. Tembaga, fluorine yang dapat menahan kerosakan gigi. Anak-anak kita makan gula-gula, cepat rosak gigi. Makan pisang, kena ajar dia alih daripada gula-gula kepada pisang. Nak masuk syurga tak? Tanya dia. Nak masuk syurga makan pisang. Pisang buah syurga. Kan? Tapi ya ke makan pisang tu masuk syurga? Oi. Mudah sangat. Okey. Ia juga mengandungi vitamin B1, B2, B6, B12. Subhanallah. B kompleks lah. Vitamin D dan vitamin F. Banyaknya vitamin. Kita nak sibuk beli vitamin B, vitamin C, vitamin dekat farmasi. Padahal dalam pisang banyak. Dia tak peduli pun. Ini yang semula jadilah. Natural. Kalau kita buka kitab At-Tibbun Nabawi karangan Ibnu Qayyim, dia kata wahwa harun rutab. Ratba. Pisang berunsur panas dan lembab. Apa maksud unsur panas? Unsur panas dia membakar. Maknanya kalau kita banyak lemak, apa bakar lemak seolah gitu. Kenapa pula unsur lembab? Unsur lembab ni jangan badan kita selalu panas. Sel-sel kita jangan panas. Oh, hebatlah. Ini bukan saya kata. Buka dalam kitab Tibbun Nabawi, Perubatan Nabi. Dia bermanfaat untuk sakit dada, paru-paru, batuk, ulcer buah pinggang. Ni ramai yang berlaku ulcer buah pinggang zaman moden ni. Sebab makanan banyak merosakkan buah pinggang. Jadi kalau kita nak elak tu amallah makan pisang. Sebab ramai orang sakit buah pinggang ni. Hari ni pun tadi datang klinik ni. Dah 3 hari buat terapi buah pinggang. Rekod kita alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi penyembuhan. Tapi ambil masa lah. Kalau dah urea tinggi, kreatinin tinggi, EGFR sangat rendah. Adalah bacaan dia buah pinggang tu. Ada 9 item bacaan dia. Kita tengok result dia. Apa kena buat. Kuning kencing bermasalah lah. Atau ada ritik, kencing kotor. Dan dia boleh tingkatkan air mani, memuaskan hubungan kelamin dan melembutkan perut lembut. Banyak yang khasiat dia. Ini dia katalah, Ibnu Qayyim Jauzi kata. Kita buka lagi satu kitab lain, Kitab Al-Adab Syariah. Dia kata apa? Pisang masak yang terbaik adalah yang manis dan lembut. Ada pisang jenis keras. Ketul-ketul makan, ada jenis lembut. Sedap. Ia bermanfaat untuk dada yang terasa keras dada. Masalah tekak, paru-paru, batuk, ulcer buah pinggang dan kuning kecil. Serupa macam kitab Tibbun Nabawi tadi sebut. Dalam kitab ni pun Al-Adab Syariah pun sama disebut. Okay.
Ia juga berfungsi untuk melembutkan perut, juga untuk masalah batuk kering. Okay. Okey, seterusnya. Saya terjemah bahasa Arab. Bagus juga pisang ni buat jus. Campur susu, kan susu, campur kurma, campur pudina hijau, campur sikit halia. Pernah tak tuan-tuan buat itu? Tak pernah kot. Dekat kedai ada dalam kotak. Dekat kedai Arab selalu ada. Iaitu apa? Pisang dengan kurma. Pisang dengan susu ada. Dapat saram ada pisang susu. Pisang dengan kurma, saya tengok di kedai Arab. Pisang campur kurma, campur susu. Susu. Tapi lagi baik dia kata, kalau campur dengan pudina hijau dan halia. Halia tu buah angin lah. Oh, sangat berkhasiat. Lazat dan banyak manfaat bila kita buat itu. Sangat sesuai dijadikan untuk minuman berbuka puasa dan sahur. Tuan-tuan buka puasa makan apa? Ya? Buka puasa makan apa? Sahur makan apa? Susu minuman syurga. Halia minuman syurga. Saya tak sebut lagi, tak bawa lagi cerita tu. Halia minuman syurga. Apa hebatnya halia? Kurma lagi hebat. InsyaAllah lah, kalau ada masa, kita akan sambung sama-sama buah-buah dalam Al-Quran. Yang banyak jadi pengajaran kepada kita. Ni kebaikan pisang untuk wanita hamil. Pak Long, Pak Ngah. Jangan kata, tak penting belajar ni buat apa. Ya? Untuk anak cucu kita lah. Apa hebatnya pisang ni untuk orang mengandung. Kalau ada kawan ibu ramai hadir tengok kuliah ni, lagi bagus. Ya? Tapi selalu ada setengah masjid tu ramai kaum ibu. Muslimat. Setengah masjid tu tak ramai. Seorang dua je. Dia kata alasannya orang perempuan tak digalakkan ke masjid. Masa minggu galak pula. Masa minggu boleh ramai pergi. Ilmu macam ni. Sebab nak sampai kepada anak-anak perempuan yang hamil, kaum bapa payah nak bercakap. Tak, kaum ibu yang mudah bercakap. Saya sebut dulu lah cerita ni. Apa kehebatan dia untuk wanita hamil? Banyak. Pisang membekalkan mineral, vitamin dan banyak nutrien yang penting, mempunyai pelbagai manfaat untuk wanita hamil dan juga kanak-kanak. Antara faedahnya apa? Antaranya, satu, dapat mengurangkan rasa loya. Orang perempuan kan selalu loya. Loya muntah-muntah, terutama waktu pagi. Lebih-lebih lagi dalam 3 bulan pertama hamil. Oh, mengamuk sekali. Ramai yang datang ke klinik, saya minta obat loya 3 bulan tu. Ada kita buat. Tapi kita ada set juga orang hamil 3 bulan, 1 hingga 3 bulan, set lain. Lepas tu 3 bulan kedua ada obat lain, 3 bulan ketiga sampai lahir ada obat lain dan obat susuh sekali atau homobati. Tapi makanlah pisang juga. Ya. Hilangkan loya. Kenapa? Kenapa boleh hilang loya? Kerana ia kaya dengan vitamin B6. Ni. B6 dapat mengawal rasa loya tekak. Ya. Iaitu vitamin yang boleh membantu mengurangkan gejala ini dengan ketara cepat. Saja saya gambar pisang joget ni. Orang lawyer dia tak boleh joget lah. Lembik je kan. Dah cerita makan pisang. Mudah-mudahan jadi macam pisang joget ni. Mudah-mudahan. Okey. Yang kedua, mengelak kecacatan kelahiran dan kelahiran peramatang. Peramatang ni cepat sangat. Belum semua masa dah. Ada orang 6 bulan, 7 bulan dah lahir. Peramatang ni kadang-kadang risiko pada anak. Macam-macam lah tu. Saya tak nak cerita panjang. Tapi amal makan pisang, mudah-mudahan insyaAllah ini kajian orang. Kecacatan kelahiran tu kurang. Kenapa? Kerana sumber asid folik. Asid folik yang ada dalam pisang dapat membantu elakkan risiko macam tu. Asid folik juga penting untuk perkembangan otak janin dan saraf dan tunjang. Otak janin dalam kandungan, dia boleh membantu
Subhanallah. Hebat tak pisang? Hebat kan? Ha. Lepas ni kamu bapak, pak lompat-lompat dengan Pak Ngah, patih-patih. Boleh cerita tak kepada anak-anak cucu kita? Hak yang dah tak ada beranak lah. Yang ada beranak lagi boleh cerita isteri je lah ya. Ha. Okey. Yang ketiga, menggalakkan penghadaman. Makan pisang hadam bagus. Dia ada panjang ni, kenapa, semua ada. Tapi saya ringkaskan. Saya tak tulis kenapa. Merangsang tenaga dengan cepat. Kenapa? Ada sebab zat-zat apa. Dia spesifiknya ada zat ini untuk ini, zat ini. Tapi saya tak cerita lah. Cerita umum. Panjang tu cerita. Sebenarnya slide awal panjang. Saya dah potong-potong sikit. Merawat anemia. Ilaj faqrid dam. Anemia ni orang kurang darah. Di kurang darah ni, orang mengandung selalu kurang darah. HB dia rendah. Rendah bawah pada 13. Kadang-kadang 10, kadang 9, kadang-kadang 7 kena tambah darah. Bila hujan darah 7, kena tambah darah. Jadi ibu-ibu mengandung digalakkanlah makan pisang supaya mengekalkan darah. Kenapa darah makin kurang orang mengandung? Kerana keperluan bukan badan dia saja, juga keperluan anak. Itu yang jadi darahnya makin kurang-kurang tu. Makanlah pisang. Anak jadi cerdik. Anak dalam kandungan. Entah anak dalam kandungan dia tiba fikir ke? Kita tak tahu lah dia fikir tak fikir. Tapi Allah Ta'ala buat dia. Saya dah cerita tak dulu. Bulan berapa tumbuhnya telinga, tumbuhnya mata, tumbuhnya otak. Ada semua tu. Jadi maknanya dia dapat dengar. Sebab tu Nabi kata, ibu mengandung baca Quran, anak dengar. Ini main muzik, dondang-dondang. Keluar jadi ahli muzik lah. Okay. Yang keenam, dia kata meningkatkan imuniti. Orang mengandung selalu letih, lemah kan. Jadi bagi kuat badannya. Yang ketujuh, menguatkan tulang. Ni. Tulang dia kuat. Orang mengandung ni, bila nak bersalin, dia perlu kekuatan tenaga. Betul tak? Eran tu habis-habis tenaga. Kalau dari awal dah tak tenaga, lembik, lemah, macam mana? Ya. Yang ke-8, membantu bangunkan sistem saraf bayi. Subhanallah. Boleh mengesan kepada otak bayi, boleh kesan kepada saraf bayi. Ini pisang yang hebat. Syekh, dulu masa dalam kandungan, mak makan pisang tak? Hah? Tak tahu ya? Tak tahu. Allah. Okey lah. Yang ke-9, faedah pisang. Khasiat-khasiat lain pisang untuk ibu hamil, dia mengurangkan risiko pengekalan cecair pada tiga bulan kedua dan 3 bulan ketiga. Macam saya kata tadi, kalau kami bawa ubati ada ubat 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga. Kadang-kadang orang 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga dah mula ada cecair banyak. Ya? Malah. Di cecair ni orang dekat nak bersalin. Tapi awal lagi lah cecair. Tak selesa lah. Makanlah pisang. Okay. Mengawal tahap tekanan darah. Orang mengandung ni kadang-kadang naik darah tinggi. Kadang-kadang nak turun darah turun sangat. Sampai belakang vertigo. Puyuh hanyut. Tu dia. Dan juga mengawal asid, cegah asid yang menyebabkan pedih hulu hati. Subhanallah. Banyak tu tentang faedah banyak. Itu untuk ibu mengandung. Sebenarnya untuk kita yang tak mengandung pun macam tu juga sihat. Sebab dia mempunyai komponen mineral dan vitamin-vitamin yang sangat banyak. Kenapa jadi macam tu? Patutlah buah ni jadi buah syurga. Buah ajaib sebenarnya. Walaupun tak sama pisang di syurga dengan pisang di dunia, tapi Allah tak bagi contoh lah. Ya? Dunia, kalau khairat dah hebat, kat dunia pun hebat juga buah dia. Tuan-tuan pernah jumpa tak pisang berbintik-bintik kulit macam ni? Biasa kan? Ya? Pisang dah lama. Bagus ya, betul lah lama. Ada yang berfikir ia sudah rosak atau bergulat. Masa lama, betul tak? Okey. Sebenarnya anggapan tu salah. Rosak, bukan dia tak rosak.
Kenapa tak rosak? Dan nampak macam tu tak nak makan kita. Anggapan bila kita tengok macam tu rosak, tak berapa betul, tak tepat. Kajian saintifik mengatakan pisang tu sangat masak. Pisang yang sangat masak ni mengandungi penuh khasiat. Terdapat antioksidan tambahan. Antioksidan ni dapat cegah kanser. Kanser ni ialah sel badan kita rosak. Nauzubillah. Antioksidan ni maknanya satu bahan yang mengawal daripada rosak badan kita. Antioksidan juga melambatkan tua. Sebab ada orang umur je tak tua tapi dah tua sebelum tua. Kan? Memang dah tua tu tak betul lah tua, tapi ada orang belum tua dah tua. Faham Antioksidan dia tak kekurangan antioksidan. Sel-sel cepat rosak. Maka pisang sebenarnya hebat sangatlah pisang ni. Ini bukan cerita ibu mengandung lah. Ini cerita umum lah. Tapi yang cerita ibu mengandung pun banyak benda manfaat yang sama juga. Kita tak mengandung pun. Yang ni cerita kulit pisang bintik-bintik. Tuan tahu kenapa bintik-bintik? Ya? Tadi cerita pasal dah lama kan? Adik-adik saya buat kajian. Kita sangka pasal pisang dah lama kan? Dia buat kajian punya. Ni kajian saintis. Dia kata apa? Enzim dalam kulitnya yang berinteraksi dengan oksigen di udara, iaitu satu proses yang dikenal dengan peperangan enzimatik. Enzim dalam kulit tu ada enzim dia. Macam kita ada enzim dalam perut kita kan. Untuk bila terima makanan, dia tukang proses, tukang hadamkan makanan kan. Dalam kulit pisang tu dah ada. Subhanallah. Okey. Kerana kulit pisang mengandungi gas yang dipanggil ethylene, memecahkan klorofil, bahan kimia yang mengekalkan kehijauan itu. Dia nak kekal lah, tak buruk. Jadi rupanya bila ada bintik-bintik tu berkhasiat. Makan, tak apa. Jangan dah buruk betul, buruk tak boleh lah. Ada pendapat-pendapat lain kenapa dia jadi bintik-bintik hitam tu. Setidak-tidaknya ada dua penyebab pisang bintik hitam. Tadi cerita dari sains. Tapi ini pendapat yang bukan sains lah. Pendapat biasa dia kata, kerana sudah matang, jadi kandungan gula keluar jadi bintik-bintik pada kulit dia. Sebab dia punya dah kandungan dia dah matang sangat, jadi gula-gula dia keluar dekat kulit. Nampak bintik-bintik. Itu satu pendapat. Pendapat kedua kata, pengaruh luaran. Itu jika kulitnya tergores atau terkena gesekan, dia jadi bintik juga. Bagi saya hal ni tak berapa tepat rasanya. Tapi ini pendapat orang buat kajian. Tapi bukan kajian saintifik. Kajian saintifik yang tadi lah. Yang ketiga dia kata, pisang yang baru diambil dari pohon tak dicuci getahnya. Jadi getah ni lah yang jadi bintik-bintik pada kulit. Ini pun tak tahu betul tak betul. Mungkin dari segi pengalaman lah ni. Itu kenapa dia bintik. Kesimpulannya kalau ada bintik ni, selagi pisang tu tak rosak, makan, bagus. Sebab dia punya antioksidan dah tinggi lah. Cegah kanser. Cegah rosaknya sel-sel. Saya sekejap lagi cerita. Alhamdulillah. Bagus soalan tu. Sekejap lagi cerita. InsyaAllah. Tak sabar. Bagus. Bagus. Ada interesting lah. Okey lah. Alhamdulillah. Kulit bintik-bintik ni tadi kaya dengan kandungan TNF. Apa dia TNF tu? Ada. Tumor necrosis factor. Apa benda tu? Iaitu zat pelawan kanser, zat yang melawan kanser, yang membantu tubuh melawan sel-sel abnormal, sel-sel tak elok lah, yang jadi yang dia macam antioksidan lah tadi, samalah, yang lebih tinggi. Okey, tu dia. Mampu mencegah penyakit-penyakit kronik. Seperti apa? Sebab apa? Dia mengandungi magnesium yang tinggi. Bila magnesium tinggi,
dia mengawal tekanan darah. Boleh bantulah. Sebab tu kita buat ubat darah tinggi ni, kalau ubat tu ada magnesium tinggi, tu bagus untuk darah tinggi. Di dalam pisang ada. Tapi bukanlah suruh makan kulit bintik tu. Makan isi tu lah. Orang kecil mana sabar tu sejak nak cerita. Okay. Dan untuk mencegah penyakit jantung dan mencegah depression. Tahu depresi kan? Orang gastrik dia ada depresi, ada anxiety, ada GERD. Tu cerita lain panjang. Nanti saya ceritalah. Kalau ada apa, paling kurang sebulan sekali dapat cerita sini, banyak benda-benda yang saya nak bongkar secara yang berbenda saintifik yang sebut dalam Quran, yang dulu tak terdedah, hari ni terdedah. Macam-macam. Banyak, slide saya banyak. InsyaAllah. Okey. Yang ketiga, membantu mengatasi sembelit. Ini banyak orang tahu Makanlah pisang. Pisang ke, pepaya ke. Itu dia. Kenapa? Itu soalan kenapa? Kenapa pula pisang? Ada orang ambil makan ubat kimia pelawas tak bagus, rosak rektum. Kerana ia memiliki kandungan serat. Masalah serat lah yang penting sekali. Kandungan serat yang boleh membantu mengatasi masalah sembelit. Serat dia tinggi. Hebat pisang. Kalau malas makan itu, buat jus. Ia juga membantu mengawal berat badan. Ada orang dia kata nak diet, kurang makan supaya ringan badan, tak gemuk. Sebenarnya kadang-kadang makan sikit pun dia jadi fat, lemak banyak juga. Bukan atas dasar makan sikit atau banyak. Cara makan dan benda pemakanan gitu. Dia meningkatkan energi, beraktiviti. Aktiviti lah macam pisang tu nampak dia bawa apa. Okey. Juga mengelak buah sir. Siap saya nak cerita sikit buah sir. Kita dah insyak lah kan. Minta maaf boleh sambung sikit lagi. Okey. Ni dia. Pesakit diabetes dan pisang. Sebetulnya pisang bagus untuk pesakit diabetes, tapi sebaiknya elak makan pisang yang terlalu masak. Kerana 100 gram pisang masak tadi mengandungi 20 gram karbohidrat dan indeks glikemik antara 70 hingga 100. Jadi maksudnya gini, pisang masak ni tinggi dia punya gula dia. Orang kecil manis elakkan makan pisang. Dah tadi cerita bagus-bagus, ada pisang lain. Ni. Pisang hijau. Pisang hijau atau tak masak mengandungi kurang gula dan lebih tahan kanji. Dia orang kecil manis ni tak nak benda-benda gula, kanji Jadi dia kurang. Pisang hijau tu pisang apa? Ya, pisang belum masak. Yang makan mekal lagi. Makan mekal. Makan muda pun bagus. Buat sayur. Betul tak? Pisang muda buat sayur. Orang kampung buat sayur pisang muda. Kita zaman moden tak nak dah. Ya tak? Tak nak makan dah. Ya? Boleh? Boleh. Taruhlah apa-apa sedap, bahan-bahan sedap. Kalau tak nak makan gula, beli gula tu. Ataupun stevia. Manis lah, sedap lah. Tapi dia tak ada mengandungi gula yang memudaratkan. Pisang muda atau pisang yang masak hijau. Bun, pisang bun kan hijau kan. Dia tak manis. Pisang bun ni dia akan masam-masam sikit kan. Dia tak manis. Tak manis meleting kata orang. Tak macam pisang apa tu, pisang berangan. Pisang berangan manis betul tak ada macam mana boleh makan. Sejenis karbohidrat yang tidak dihadam dalam usus kecil. Jadi dia tidak mendatang karbohidrat yang kita tak nak orang kecil manis ni. Jadi makan pisang muda dia tak berlaku tu. Dan tidak menyebabkan peningkatan paras glukos. Terjawab dah tadi. Pak Long, jawab dah. Soalan dia. Secara umum pisang dia boleh buat macam-macam lah.
Aneka ragam. Tuan-tuan tak tahu dah. Okey. Tadi kita sentuh pasal buasir. Ini saya nak cerita sikit apa yang berlaku di klinik saya lah, klinik obati. Ramai juga rupanya orang buasir ni. Bila kita sebut buasir, kita tak cek untuk dia tu. Ambil gambar mata je. Ambil gambar mata kita boleh tahu masalah. Allah. Kuat je ditarik ni, dia punya ni. Sedap. Okey, bila kita ambil gambar mata, tuan-tuan, kita faham mata ni ada dua bahagian. Satu pupil. Pupil tu mata hitam ni. Ini saja untuk memandang. Kalau kita tutup yang hitam ni dengan kertas bulat, tak nampak memandang. Walaupun yang ni terbuka. Habis yang ni untuk apa? Bukan untuk memandang. Ni dipanggil iris. Iris ni lah kita diagnose penyakit. Saya kalau sampai dengan mata, saya tengok tu, oh, awak ni sakit leher. Dia kata sakit leher. Walaupun dia tak cerita sakit leher. Ya? Tengok sakit kepala. Ya, sakit kepala kata. Ada tanda-tanda. Dia ada peta dia. Contoh macam ni. Sebelum nak cerita buasir, cerita gini dulu. Mata kita Allah Ta'ala kurniakan, subhanallah. Tuan-tuan kalau nak cek, kalau tak nak datang klinik saya tak apa. Ambil gambar mata sendiri, foto suruh mengiring gitu. Jangan gitu. Gelap mata. Suruh mengiring ambil gambar. Gambar ya, warna buan, orang Brunei pun hantar saya gambar mata. Sebab ni dia salah beritahu. Betul apa yang saya cakap. Mata ni tak mungkin. Allah Ta'ala yang kurniakan. Kita dah ada penyakit ni macam-macam cara. Mulai dari mata, mulai dari hujan darah. Hujan darah saya buat juga. Hujan air kencing. Cuma X-ray saya tak buat lah. Mulai X-ray, mulai scan. Macam-macam cara nak detect penyakit. Tapi kalau kita ambil gambar mata, kita banyak tahu. Contoh seorang pesakit cawan datang, klinik saya ambil gambar mata dia. Ni mata dia lah. Saya jumpa ada 3 benda. Satu, nampak macam tali tu. Ini menandakan dia ada masalah perut. Kenapa perut? Ialah perut kalau gesek, anxiety, kacau kepala. Betul tak? Kacau macam kepala, rosak. Yang kedua, saya tengok ada satu garis menegak jam pukul 12. Dia ada peta dia. Tu jam pukul 12. Kat situ. Peta ni payah nak baca. Kecil kesan. Dia buat dalam bentuk peta gambar. Ini gambar apa ni? Otak. Makna ni yang garis menegak ni, dia ada gangguan masalah saraf otak dia. Sebab tu dia kena sawan. Orang sawan bahaya dan ada seorang di Kuala Lumpur, anak sahabat saya. Cerita saya, tengah-tengah naik motor, boom jatuh. Berapa kali? Banyak kali dia kena. Okey, saya bagi ubat. Alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan sekarang baik dah. Bagi ubat je dari jauh. Okey. Yang ketiga, kita tengok dia ada garis di putih, nampak ni kelabu ya. Kelabu. Putih kelabu ni tak apa nampak sangat. Pada komputer ni terang. Ini tanda akes. Akes tu apa? Akes tu ialah aliran darah dan oksigen tak lancar di kepala. Bila tak lancar kepala, dia mudah ngantuk, mudah lupa, mudah kena sawan, mudah kena stroke. Alhamdulillah. Bila ada macam tu. Jadi saya tahulah nak berubat dia. Tidaklah beri ubat sawan, ada ubat sawan. Tapi kalau kita tak berubat 3 perkara ni, selesai masalah. Tak selesai. Betul tak? Kena baiki 3-3 ni. Barulah boleh-boleh. Sekarang cerita buasir. Sebelum cerita buasir melarat sikit. Baguslah bagi pengetahuan tuan-tuan. Boleh ambil gambar mata sendiri. Minta saya tolong buat analisa apa boleh. Apa itu buasir? Saya tak ceritalah. Panjang ni. Siapa pengidap dia? Ini saya sebut sikit lah. Antara pengidap cikgu-cikgu ramai. Hari kemarin ada seorang cikgu. Tuan-tuan kenapa cikgu mudah kena? Sebab dia meneram menjerit. Oi! Menjerit. Jadi dia menekan rektum dia. Buasir. Askar. Minta maaf kalau sini ada askar. Ada beberapa orang askar datang. Buasir. Saya kata kerja bahagian apa? Bahagian jerit dia kata.
Bagian jerit, tahu? Kawan. Dia sebut bagian jerit tu, faham? Patutlah saya kata. Lagi satu orang selalu angkat benda-benda berat. Dia mendengar, oh, mudah kena berhasil. Dan ada berapa? Cerita panjang. Dia panjang juga cerita tu. Cerita ringkasan. Bagaimana boleh terjadi, tak nak sebutlah, panjang. Apa tanda yang saya nak sebut ini? Berapa tahap? Nak cerita tahap itu. Apa obat, apa rawatan semua ada. Cerita tahap je secara ringkas. Perkara kelima tadi tahap. Tahap satu, berak berdarah. Kenapa berak berdarah? Kerana dia bengkak di dalam. Dia di belah dalam bengkak, bukan belah luar. Belah dalam bila bengkak, lalu najis keras. Ada pula biji dada, biji tomato ke, biji teruk ke, rap toreh. Dia sempit, najis keras. Kulit dia tentu nipis je. Berdarah lah. Sangat toreh berdarah. Itu berak berdarah. Ini dikenali dengan sebagai buasir dalaman. Dia tak keluar. Biasanya tak sedikit, tak sakit dan tak gatal. Sebab terletak jauh ke dalam rektum. Peringkat kedua, kamu dia mula gatal. Dia tak boleh tengok dari luar. Sebab di dalam. Kena pakai alat tengok. Okey, tahap kedua. Dia dah mula keluar. Tadi di dalam bengkak. Bengkak keluar. Keluar ni, dia panggil tahap kedua. Yang ni dia boleh masuk sendiri. Dia setiap kali berak keluar, rasa tertonjol. Lepas tu habis berak, masuk dalam sendiri. Masuk sendiri. Biasanya jenis ini dah mula gatal. Kadang-kadang ada orang gatal. Saya kata gatal tu nak jadi berhasil. Mungkin tuan tak perasan masa berak tu, dia dah keluar. Cuma pasal masuk balik, tak perasan lah. Oh, betul juga dia kata. Ada orang kat masjid lain lah. Saya cerita ni lah. Malu nak cakap, nak jumpa doktor, malu dia kata. Dah. Saya tak tengok situ, tengok mata je. Dan tanya-tanya. Dia. Okey. Kadang-kadang sakit dan pedih. Okay. Lepas tu tahap ketiga, tadi tahap kedua tadi dia boleh masuk sendiri. Tahap ketiga, dia keluar tapi tak boleh masuk dah. Tak masuk sendiri. Habis nak macam mana? Masih boleh ditolak dengan tangan. Tolak masuk. Masih boleh masuk. Yang jenis ni biasa berlendir, gatal, sakit dan tak selesa. Tahap keempat ni, tahap keempat berat lah. Tahap keempat ni dia ada dua jenis. Dia keluar tak masuk-masuk dah. Tolak pun tak masuk dah. Saya kemarin seorang cikgu. Tolak tak masuk dah. Allah. Saya tak sebut nama lah ya. Cerita. Yang jenis ni ada dua jenis. Satu jenis belon, dia sebiji-sebiji. Keluar. Belon. Yang kedua jenis anggur, dia banyak bergugus. Ada seorang daripada Kuala Lumpur, dia balik kampung lah, sesekali balik kampung, datang klinik ni, isteri bawa kereta, dia tak boleh bawa kereta lah. Dia terbaring gitu. Duduk sakit lah, so ada bonjol dah keluar banyak. Besar pula tu. Besar lagi pada ni. Alhamdulillah, rawat, buat apa, beri ubat dan sebagainya. Kita ada radioterapi supaya buat. Alhamdulillah hari ni dah elok, sihat. Tak payah potong. Ini kalau tahap ni, kalau pergi hospital biasanya potonglah bedah. Tapi jangan dah tahap teruk dan busuk urut tu, kita pun payah nak buat lah, rawat payah dah. Bedah je lah jawab dia. Okey lah. Itu saja. Ujung sekali, balik kepada makan pisang masuk syurga ke? Tak, itu cerita buah syurga. Nak masuk syurga bukan pisang kunci dia. Kunci dia ihdinas siratal mustaqim. Inilah yang kita minta hari-hari. Bila jalan lurus, dapat masuk syurga. Betul tak? Ini kunci. Tapi di samping kita minta ihdinas siratal mustaqim, kita nak apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak nak ikut jalan Yahudi, tak nak ikut jalan Nasrani. Tapi berapa ramai hari ni orang minta jalan lurus tapi masih ikut jalan Yahudi dan Nasrani. Masih sokong mereka. Masih bersekongkol dengan mereka. Tipu Allah ke? Seolah-olah tipu Allah kan? Jangan main. Makan pisang berpuluh-puluh kilo. Tak masuknya nak syurga. Kalau macam tu.
Kunci kita pegang ni, ihdinas siratal mustaqim. Saya tak nak uraian panjang. Ramai penceramah lain dah cerita pasal ni kan. Ihdinas siratal mustaqim, ramai orang cerita. Tapi saya nak bagi clue tadi dah. Jangan fikir makan pisang banyak, syurga. Tak. Syurga ini dia. Wallahu a'lam bishawab. Ada nak tanya, nak tambah? Kita pisang je ni. Tak ada, jelas kan? Baiklah. Kita tasbih kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.